Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya dan serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Bahaya Fitnah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dewasa kini pelbagai medium berita dan maklumat hanya di hujung jari. Dengan ruang yang terlebih terbuka terhadap maklumat semasa, maka setiap berita yang diperolehi hendaklah ditapis dan diberi keabsahan terlebih dahulu dari pihak yang bertanggungjawab. Adalah bercanggah dengan prinsip Islam apabila hanya menerima berita atau maklumat yang hanya disahkan dengan hati yang penuh kebencian, dendam, kemarahan dan pertimbangan secara membuta budi. Ini suatu perbuatan yang berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ayat ini perlu kita amati dan amalkan bagi mengelakkan serta menjauhkan diri dari amalan fitnah yang sentiasa berlegar dalam kalangan umat Islam pada masa hari ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, fitnah menurut bahasa bermaksud malapetaka, ujian dan cubaan. Mengikut kamus Dewan, fitnah adalah satu bentuk tuduhan atau cerita yang dibuat-buat serta direka-reka bagi memburukkan seseorang, bagi tujuan melahirkan kebencian, menjatuhkan reputasi dan kesan negatif terhadap seseorang individu atau pihak tertentu. Setiap manusia dilarang sama sekali melakukan perbuatan fitnah ini kerana kesan yang terlalu buruk yang boleh dibawa terhadap masyarakat akibat fitnah. Amalan fitnah memfitnah adalah punca kepada kegagalan kesatuan ummah dan pembinaan tamadun mengikut acuan Islam, malah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memusnahkan cita-cita mencapai keselamatan atau kejayaan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan, qultu ya Rasulullah man najah? Qal amliku alayka lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik, atau kama qala. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah membuatkan kita selamat? Baginda menjawab, jagalah lisanmu, hendaklah rumahmu membuatmu lapang, dan menangislah kerana dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan hadis tersebut, sebagai seorang muslim yang mengaku beriman, hendaklah menjaga lisannya daripada terjebak dengan budaya fitnah yang sangat berbahaya dan kejam.
Lisan yang tidak terlibat dengan sebarang budaya fitnah akan menyelamatkan seseorang Muslim itu daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Menjaga lisan boleh membawa umat Islam menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jagalah tangan-tangan kita dari menumpahkan darah sesama Muslim, sesama saudara se-Islam, sama ada dengan menyakiti, melukai atau membunuh seorang Muslim lainnya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di akhir zaman ini, kejayaan individu atau ummah seluruhnya adalah kejayaan menyelamatkan diri dari terjebak dengan perbalahan dan fitnah. Fitnah yang berlaku sebegini rupa pada hari ini disebut sebagai fitnah syubhat. Seseorang menjadi rosak ilmu dan keyakinannya sehingga menjadikan perkara makruf menjadi samar dengan kemungkaran. Sementara kemungkaran sendiri tidak dihindari. Fitnah syubhat merupakan fitnah paling berbahaya kerana kurangnya ilmu dan lemahnya pengamatan mata hati. Ketika diiringi dengan niat buruk dan hawa nafsu, maka timbullah fitnah besar dan kecil. Fitnah syubhat membawa kepada persepsi kekafiran dan kemunafikan yang menyebabkan menjadi sebab perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bimbang tentang fitnah syubhat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pada hari ini kita lihat fitnah sentiasa berlega di segenap medium media massa dan perantara. Janganlah kita rosakkan diri kita dengan amalan buruk ini. Janganlah jadikan diri kita sebagai salah seorang individu yang menjadi kepada penyebar fitnah. Jadilah manusia yang sentiasa membawa berita yang benar dan sentiasa menjauhi fitnah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon dan suri tauladan yang terbaik bagi seluruh umat Islam di dunia. Walau bagaimanapun, baginda tidak sunyi daripada fitnah, bahkan jauh lebih berat berbanding kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan dendam dan baginda menghadapi fitnah-fitnah tersebut dengan tenang, berlandaskan ajaran Islam menerusi Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, sebagai ikutan yang terbaik, maka umat Islam hendaklah mengambil sikap yang digariskan oleh Islam dalam menerima sesuatu berita untuk menghindari fitnah. Antaranya, pertama, kita perlu hindari dan menolak tuduhan yang bersifat prasangka. Ini kerana prasangka menjadi perhatian pihak lawan maupun kawan. Hindarilah dari melakukan perkara yang boleh menimbulkan prasangka buruk. Kedua, janganlah sekali-kali menerima sesuatu perkara tanpa ada bukti atau sokongan. Setiap berita yang tidak disertakan dengan bukti atau dalil haruslah ditolak oleh setiap umat Islam. Ketiga, sebagai Muslim yang beriman, janganlah kita mengikuti hawa nafsu dengan menokok tambah berita yang tidak benar. Ini menyebabkan individu atau ummah terjerumus ke lembah kehancuran dan kemusnahan. Keempat, kita hendaklah menjauhi sikap tukar membalas berita bohong dengan berita bohong yang lain dan membalas perkara yang dusta dengan perkara lain yang serupa. Hadirin sekalian, sejak akhir-akhir ini, pelbagai fitnah dan cerita palsu yang telah dilemparkan serta disebarkan oleh pihak tertentu terhadap dasar dan tindakan yang diambil oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama. Antara contoh fitnah telah dilemparkan adalah pihak kerajaan dan MAIS dikatakan telah menghalang usaha-usaha dakwah apabila peruntukan undang-undang dan keputusan-keputusan Majlis Agama Islam Selangor mengetatkan syarat-syarat keperluan tauliah mengajar di Selangor dikuatkuasakan. Begitu juga dalam hal tindakan kerajaan dan pihak MAIS dan JAIS melaksanakan pemutihan sekolah-sekolah tahfiz swasta dan persendirian dengan mengarahkan pendaftaran bagi tujuan keseragaman kurikulum dengan mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak MAIS dan JAIS bagi menjamin keselamatan tempat tinggal
dan tata kelola yang lebih baik serta keselesaan bagi para pelajar ini dituhmah sebagai suatu tindakan mahu menutup sekolah-sekolah agama oleh kerajaan dan Ma'in dan Mujahiz. Tindakan kerajaan membuat penyusunan semula guru kafar turut telah digembar-gemburkan sebagai cara kerajaan mahu menutup sekolah-sekolah agama di negeri Selangor. Apakah tuduhan-tuduhan liar ini adalah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua? Dalam hal ini, mimbar ingin menegaskan, berhentilah dari melemparkan fitnah dan tuduhan ini semua. Mimbar juga berpesan, sebelum membuat sebarang kenyataan, dapatkanlah fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tuhuhan yang tidak berasas. Kerana dibimbangi perbuatan sebegini akan merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama, khususnya di negeri Selangor ini. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita mengambil ibrah dengan menghayati isi kandungannya agar dapat dijadikan panduan serta pedoman hidup. Pertama, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan fitnah kerana ianya tidak akan memberi kejayaan kepada umat Islam di dunia maupun di akhirat. Kedua, umat Islam hendaklah melaksanakan tabayun dalam setiap berita yang diperolehi melalui pihak yang berautoriti dan pihak yang lebih mengetahui. Ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa amalan fitnah akan memecah belahkan masyarakat, seterusnya membawa kepada kehancuran seluruh umat Islam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksanya. Al-Anfal ayat 25. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية ملك ذا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحج اللهم علمنا الأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة لولي أهل سلامور تنكو أمير الشعب بن سلطان شرف الدين إدريس الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'na hadzal waba wal bala wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.